masa tengah sujud tu, di hadapan kepala Ena, dia macam hadapan tapi dia macam bunyi dekat belakang. Tak pasti bunyi tu dekat arah mana. Ena dengar bunyi macam mengekek. Macam bunyi macam tu. Tapi dia macam campuran suara perempuan tua dengan kanak-kanak. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, Alhamdulillah selepas kita mengecapi 100k, kita dapat juga banyak sambutan caller-caller yang ingin bercerita dekat Santai Chill. Dan malam ini kita dapat caller jauh juga. Betul. Segmen caller ni bis kita khaskan pada mungkin orang yang tak berkesempatan nak datang kan, yang jauh. Jadi kita be fair lah pada diorang ni kan. Mungkin aku tengok ada beberapa komen lah yang mengatakan lebih suka sesi depan-depan, tapi ada juga yang okey dengan caller. Tapi kita ada dua-dua tu. So kalau korang minat dengan cerita yang depan, banyak dah video kita orang, korang boleh layan pada caller. Ini adalah salah satu platform untuk korang berkongsi, dan mungkin sesuai untuk dia dengar pada korang yang sedang mandu, yang tengah masak, yang buat kerja yang agak panjang. Okay. So kita sebenarnya nak minta maaf juga sebab ramai sangat nak cerita dengan Santai Chill. Tapi kami minta maaf sangat sebab list tu panjang. Betul, list tu panjang kan. Ada orang yang dah WhatsApp kan kami, apa kata nak bercerita. Kami kata okey, nanti kami akan casting. Dia WhatsApp lagi selepas selang sebulan. Bukan kami sidai, tapi masalah queue tu terlalu ramai. Jadi minta maaf kalau kita orang lambat sangat untuk casting. Memang terus terang memang ramai. Jadi harap bersabar. Okay, insyaAllah kalau dah sampai turn kita akan panggil lah. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan di bawah. Dan pada korang yang sudi berkongsi di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan boleh bagi tahu yang korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Okey, baik. Seperti yang aku tahu, caller kita kali ni pun agak jauh. Dia masih lagi Malaysia tapi jauh lah. Tak lain tak bukan, kita minta dulu caller ni perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Ena, 23 tahun, daripada Sarawak. Itu dia, masih lagi Sarawak. Yes. Kan? Alhamdulillah lah kita dah merentas ke sana kan, pasaran Sarawak. Dan tak kurang hebatnya bila kita dengar cerita, yalah kita duduk Melaka kan, kita dengar cerita dari tempat atau negeri orang. Sebenarnya dia seronok kan, sebab kita kadang-kadang kita berkongsi bukan kisah seram je tapi culture juga. Baik, jadi Ena, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alright. Korang? Alhamdulillah sihat. Dan terutamanya teruja lah nak cerita pada Ena. Saya casting jadi saya dah tahu dulu cerita Ena kan. Alright. Okay, Ena, untuk yang pertama ni kan, cerita apa yang Ena nak kongsi dengan Santai Chill? Kisah ni berlaku sekitar 2018 macam tu, 5-6 tahun lepas lah. So Ena masih umur 18 tahun. Biasalah kalau habis sekolah memang kita nak cari part time kan. Habis dia dapat SPM, carilah vacancy, and then jumpalah satu vacancy ni which is dekat Funfair. Rasanya ramai yang tahu kalau masa kerja Funfair ni memang dari petang sampai ke tengah malam. Funfair. So, okay. Betul. Nak dijadikan cerita, bila dah
kerja tu dalam seminggu macam tu okey je lah. So far okey. Cuma tak selesa dengan kerja waktu malam. Sebab dia punya penat tu lain macam kan. Tapi ada satu hari ni Ina balik daripada kerja. Balik kerja masa tu selalunya kalau weekday balik dalam pukul 12 pagi. Dari pukul 4 petang sampai 12 pagi. Tapi yang hari tu lewat sikit 12.45 macam tu sebab busy weekend. Ina masih ingat lagi hari Sabtu. Lepas tu dah habis-habis kerja, tunggu abang jemput balik. And then malam tu dia macam sudden kita rasa macam ada feeling yang tak best, rasa tak sedap hati, nervous. Tapi Ina masa tu macam positif je lah, mungkin penat ataupun sejuk malam kan. Waktu on the way balik tu, okay, Ina tinggal dekat rumah nenek. Kita orang tinggal berempat, nenek, abang, kakak dengan Ina. Sebab parents dah cerai and both parents, ayah dengan mama dah dua-dua dah kahwin baru. And then kita orang tinggal dengan nenek. Ina tinggal dengan nenek pun agak lama, dari 2010. Dari umur darjah 4 lah. Sampai umur Ina 22. Malam tu sampai rumah dalam 1 lebih, dekat 1.30 jugalah. And then sampai di rumah, abang Ina terus masuk, cuci kaki, terus masuk bilik. Ina malam tu terus sampai-sampai mandi. Sebab abang pun jenis yang bukan tidur lewat. So dia memang balik-balik terus tidur. Ina masuk je rumah, mandi, lepas tu nak solat isyak and kadak solat maghrib. Sebab waktu kerja tu memang tak dibagi masa untuk solat maghrib. Okay, rumah nenek Ina ni, dia punya kawasan, hadapan rumah dia ada satu semak. Dia macam semak tapi dia dah tinggi. So dia macam jadi hutan sikit. Dia, and then kawasan kampung tu, rumah dia agak jarak-jarak. Tapi rumah nenek Ina ada rapat dengan sebuah rumah. Sebelah kiri kalau tengok dari hadapan, sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. Sebelah tu adalah rumah bekas bomoh. Selorong tu tanah perkuburan Islam. And then sini lampu pun macam kurang terang. So kalau masuk kawasan tu, dia macam package lah, sunyi, gelap. Masuk je pintu rumah, pintu dapur. Kita orang selalu masuk pintu dapur. Sampai dapur, buka sliding door, terus jumpa bilik nenek sebelah kanan. 5 kaki lagi ke hadapan, bilik abang. 3 kaki ke hadapan, bilik cousin. Ina dengan kakak tidur dekat ruang tamu. Okay, habis je mandi, Ina tunaikan solat isyak dengan maghrib. Ina solat dekat ruang tamu dalam keadaan yang bergelap. Masa tu sebab Ina tak berani nak buka lampu. Kalau Ina buka lampu, kakak marah lah. Dia tak suka orang buka lampu terang-terang kalau dia tidur. Waktu Ina tengah sujud, masa tu dah kadak solat maghrib, dah selesai solat isyak dah, maghrib lagi. Masa tengah sujud tu, di hadapan kepala Ina, dia macam hadapan tapi dia macam bunyi dekat belakang. Tak pasti bunyi tu dekat arah mana. Ina dengar bunyi macam mengekek, macam bunyi macam tu. Tapi dia macam campuran suara perempuan tua dengan kanak-kanak perempuan. Tapi masa tu memang Ina malas nak layan. Mungkin penat kan. Husnuzon, mungkin cicak, kucing, tak tahu. Ina teruskan solat. Tapi memang dah nervous dah masa tu. Sebab gelap, sorang-sorang, dia bangun, yang lain dah tidur. Habis dia solat, Ina terus baring. Okey, kedudukan Ina tidur di antara pertengahan bilik nenek dengan abang. Tengah-tengah rumah. Tengah-tengah rumah ruang tamu. Kakak pula tidur dalam 5 kaki jauh dari Ina. Dia ada hadapan TV. Tengah dah scroll-scroll handphone. Dah nak lain-lain mata dah tu. Dalam dekat pukul 3 jugalah. 2.30, 2.45 macam tu. Ina baring, letak phone nak tidur.
Walaupun masa tu mata betul-betul tak ngantuk and still fresh sebab Ina jenis yang tidur lewat. Walaupun penat macam mana sekalipun, Ina baring menelentang hadap siling. Ina nampak waktu nak balingkan badan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan adalah ke bilik nenek, betul? Ina nampak ada satu macam kelibat atau lembaga warna hitam di celah-celah pintu menjengah di pintu bilik nenek. Mula-mula astagfirullahalazim, betul-betul terkejut sebab ingatkan tu okey nenek. Mungkin nenek nak jenguk Ina balik, tapi dia macam kalau nenek, Ina tak takut tau. Ni sudden takut, badan dia macam badan nenek. Nenek Ina ni kecil je orangnya. Tapi nenek rambut pendek sebab dia cepat rimas. Yang ni rambut dia macam mengerebang. Dia bukan setakat panjang, dia mengerebang. And yang paling Ina hairan is bila Ina teliti balik, tak tahu kenapa dah mana datang keberanian nak tengok tu. Dia bukan menjengah ataupun mengintai, dia berdiri sengit. Sebab yang bahagian sengit tu dia panjang. Maksud Ina dia macam kalau kita jengah pendek je kan dekat yang bengkok tu. Yang ni dia macam melentur. Jadi Ina memang nervous tutup terus mata, baca je apa 3 kul Al-Fatihah, apa ayat kursi. Walaupun dah takut sangat masa tu, terus tutup mata. Ina baca dalam berulang-ulang kali. Lepas tu Ina cuba buka lagi mata. Tak tahu kenapa nak tengok lagi. Ina buka balik, benda tu masih ada dekat situ. Kalau nenek, tak logik. Sebab nenek ada gaut, dia tak dapat berdiri macam tu. Lagipun kenapa nak berdiri macam tu tengah-tengah malam? Lepas tu Ina memang menangis, bergegar, menggigil, selimut je masa tu, baca apa-apa doa, and then last Ina tertidur. Alhamdulillah tertidur. Bangun je pagi tu, masih teringat apa yang jadi semalam. Ina just bangun, mandi, breakfast, pergi dapur, tanya abang masa tu, nenek belum bangun ke? Dah pukul 10 dah, jarang-jarang bangun lewat. Lepas tu abang jawab, nenek kan tidur rumah Mak Ngah. So malam tu kita orang bertiga je kat rumah. Ina tak tahu sebab Ina kan petang. Mungkin dia pergi rumah Mak Ngah malam tu malam. Ina ketok bilik nenek, Assalamualaikum, buka, kosong. Cari satu rumah kosong sebab Ina masa tu memang tak percayalah apa yang Ina dengar dari abang. Lepas tu kakak lagi tanya, kenapa ni kelang kabut? Cari nenek. Nenek tidur rumah Mak Ngah. Teruslah Ina macam tergamam, terkedu. Siapalah yang Ina tengok berdiri sengit lama macam tu malam tadi. So itulah kisah pertama. Habis. Okay. Jadi selepas bangun tidur tu tak adalah tengok macam ada kesan apa-apa ke, atau semasa dah tidur tu mimpi yang buruk-buruk, tak adalah Tak ada. Okay. Berdiri sengit. Kan? Siapa yang kau teringat? Kak Jem. Kak Jem. Kak Jem. Ya, ramai juga yang bercakap benda ni tak berdiri tegak. Kan, dia berdiri sengit. Jadi wallahualam, aku pun tak sure. Jadi masih jadi pertanyaan lah sampai hari ni yang nampak tu dia apa, masih tak tahulah. Pernah tak tanya adik-beradik ke, nampak benda yang sama ke, atau ada benda lain ke yang mungkin dalam rumah tu jadi misteri? Rumah tu memang banyak misteri sebab rumah ni laluan benda tu. Sebab rumah nenek Ina ni kan dulu bekas bomo. Lepas tu dia dah meninggal. Wallahualam, dia meninggal dalam masih keadaan menjadi bomo. Kalau dia Ina masa kecil-kecil, puaslah dengar daripada mak saudara, nenek. Diorang selalu cerita kalau bomoh tu berikan mandi dia punya pesakit, memang dia punya air tu dia akan mengalir ke rumah nenek sebab tanah rumah nenek dia ada rendah sikit daripada rumah sebelah. So akan terbias tu.
Dan lepas dia meninggal, dia macam benda dia punya tu berkeliaran. Sebab abang cakap tak ada siapa yang nak terima dia punya benda-benda tu. Tak nak terima dia punya belaan lah kan. Betul. Okay. Lepas tu sampai sekarang Ina masih tak pasti lagi rumah tu dia diganggu oleh datang dari mana, antara daripada persinggahan belaan sebelah ataupun yang ditanam oleh nenek. Okey. Ini kisah kedua. Maaf kalau agak pendek kisah ni sebab Ina tak tanya dengan apa yang jadi, especially dekat ayah, sebab benda ni jadi dekat ayah. Masa tu ayah rumput dekat belakang rumah. Tak lama lepas tu ayah tiba-tiba dapat penyakit kulit yang sangat teruk. Pergi hospital, klinik semua tak jalan. Agak sakit ayah masa tu. Lepas tu kita orang minta tolong Ina punya makcik. Dia datang rumah, dia cakap rumah tu panas. Kita tak tahu orang yang dah berubat akan rasa benda tu kan. Rumah tu agak panas. And then bila dapat tahu, ayah terlangkah ataupun terpijak penting yang dekat belakang rumah. Belakang rumah tu ditanam tujuan untuk jaga rumah, bukan jaga tuan, bukan jaga nenek, bukan jaga anak dia, anak cucu dia, tak. Untuk jaga rumah. Terpijak apa tadi nama dia? Ina tak sure, tapi dia benda yang ditanam dekat belakang rumah. Tak sure benda yang ditanam tu apa. Sebab masa berubat tu, Ina punya nenek tu, nekcik tu, dia berubat, dia goreng garam kasar dengan lada putih. Dia goreng-goreng, dia simpan dalam gelas plastik lah. Gelas biasa tu kita orang simpan tiap penjuru rumah. Dan tiba-tiba je dalam 2-3 hari garam tu kan warna putih kan. Dia bertukar jadi macam kuning-kuning perang sikit. Jadi dia macam negatif yang tak baik. Dan belakang rumah nenek tu pun dah selesai, dah dikeluarkan balik, mungkin atas pujukan sebab nenek before ni betul-betul tak nak rukiah rumah. Ena tinggal dekat situ dah berapa tahun. Waktu Ena dah besar ni baru selesaikan hal rumah tu. Itu je yang untuk cerita ayah. Alright. Saya tertarik dengan bila Ena cakap nenek Ena ni seorang bomoh. Bukan jiran. Oh, jiran. Jiran seorang bomoh kan. Okay. So pernah ke dia macam tunjukkan atau sesuatu yang membuatkan Ena ni tengok, oh dia ni bomoh, atau memang dia terkenal sebab satu kampung kenal yang dia ni memang bomoh? Satu kampung kenal. Sebab Ina pun puas jawab soalan, especially waktu dia dah meninggal. Sebab Ina masih kecil lagi kan. Waktu dia dah waktu tu Ina umur 11 tahun macam tu. Puas sangat orang datang, Haji ni Ina tak dapat sebut nama. Dia ada kat rumah tak? Dia dah meninggal. Sebab punca kematian Ina tak tahu. Tapi dia memang seorang yang bomoh, bukan perubatan Islam. So okay, tu cerita yang kedua. Di mana ayah pada Ina dia terkena satu penyakit yang agak misteri. Berapa lama tempoh dia nak baik daripada sakit tu? Dalam 2 bulan, sebulan lebih macam tu. Lama juga. Alright. Baik. So saya rasa Ena ni sebenarnya banyak cerita. Ada lagi ke cerita yang Ena nak cerita? Untuk rumah nenek, Ena stop sampai situ. Sebab Ena tak banyak sangat pengalaman waktu dekat rumah nenek. Walaupun Ena tinggal situ lama. Adalah peristiwa-peristiwa kecil yang macam kalau bunyi-bunyi tu, benda tu bagi Ena dah biasa dah. Memang selalu dengar. Kalau nampak kelibat-kelibat sikit cousin Ina ke macam tu, Ina tak cerita sangat lah. Sebab Ina just cerita apa yang pengalaman yang Ina sendiri alami. Okay, Ina ada cerita yang mungkin luar daripada rumah tu yang Ina alami, mungkin di tempat kerja. Ada. Okay, boleh waktu teruskan. Ina study. Okay, ini cerita yang ketiga lah. Nak cakap kesinambungan daripada cerita first tak juga, tapi boleh lah. Sebab masa tu Ina kerja tujuan untuk kumpul duit study. So yang ni Ina dah masuk dah sambung belajar. Cerita ni berlaku
ujung tahun 2018 sampai 2019 macam tu baru jugalah. Masa tu umur 18-19 tahun, Ina sambung study ke salah satu politeknik yang ada di Sarawak. Nak dipendekkan cerita, hari pendaftaran tu jadi, tapi nasib baik juga masa tu Ina roommate dengan Ina punya kawan sekolah menengah. Even tak rapat tapi at least kita kenal. Tak janggal sangat. Kerja kemas barang, dah sampai ke kolej kediaman, sampai je ambil barang, kemas barang, kita orang pun pergi ke tempat pendaftaran. Waktu sampai je dekat meja pendaftaran tu, waktu tu student agak banyak. Sebab Ina masa tu masuk second intake. First intake Ina tak sempat, jadi Ina masuk second intake. Jadi kalau first intake dah masuk, bilik tu tinggal sisa-sisa je lah kan. Second intake ni ambil je lah bilik yang ada. So nak dijadikan cerita, dan daftar tu ada 2 orang warden yang daftarkan kita orang. Alhamdulillah dapat bilik tingkat 1, dan kita orang pun request nak bilik 2 orang. Dekat situ ada bilik untuk 4 student dengan 2 student. Tapi kita orang decide nak bilik 2 orang sebab nak privacy. Waktu daftar tu, warden tu ada cakap something tapi dalam bahasa Melanau Sarawak. Jadi Ina tak faham sebab Ina Melayu Sarawak. Kawan Ina ni pula panggil Syah. Syah ni mak dia Melanau Sarawak. So dia faham lah apa yang 2 warden tu cakap. Tapi Syah masa tu muka dia berkerut. Jadi Ina siku lah, sigong dia punya siku. Signal muka lah macam kenapa Syah tu macam geleng je. Tak ada apa-apa. Dah pindah tu sampailah dekat kolej kediaman. Okay, susunan blok ni, blok kita orang ni, blok kolej kediaman siswi. Laki A, B, C, D, perempuan E, F, G, H. So Ina dapat blok F. Kolej kediaman punya gate, pagar. Masuk pagar, sebelah kiri hadapan blok E. Kiri belakang blok F. Kanan hadapan H, kanan belakang G. Blok G dengan H sebelah padang. Blok E dengan F memang sebelah hutan. Memang hutan, totally hutan sebelah kiri. So Ina dapat blok F, belakang E. Okay, dapat bilik tingkat 1 masa tu, blok F. Dan Ina tak dapat sebut nombor bilik. Sampai je hadapan blok, orang pergi bilik, buka kunci, keras jugalah, macam lama tak pakai. Lepas tu kedudukan bilik Ina ni, sebelah kanan bilik pelupusan, bilik yang tak digunakan. Sebelah kanan bilik pelupusan, dan sebelah kiri bilik Ina Dobi yang untuk cuci manual tangan. Bilik Dobi cuci tangan tu sebelah kiri dia lagi Dobi yang washing machine. Jadi satu sederet tu, sebaris bilik Ina tu memang tak ada jiran sebelahnya belah. And then buka je bilik, simpan barang. Tapi Ina sempat lah tuku mak kamik, baca surah-surah yang Ina tahu, just untuk safety. Buka tingkap je, terus nampak jemuran-jemuran dekat bawah tu. Tapi yang peliknya, bilik kita orang ni, dia punya habuk macam teruk sangat. Dia punya dinding berkulat-kulat hijau, memang macam betul-betul macam lama tak digunakan. So malas lah nak kisah sangat. Mungkin bilik tu jenis cepat masuk habuk ke apa ke. Waktu tu minggu orientasi, dah seminggu macam tu. Selesai minggu orientasi, sampailah weekend yang pertama. Situ kita orang tengah baring-baring dekat atas katil. Ina punya katil ni dia bergoyang. Jadi katil single, dua single. Jadi kita orang gabung jadi katil king. Sebab Ina perlukan support dari katil Syah. Lepas tu tengah baring-baring tu, santai-santai Syah buka cerita. Nah, kau tak hairan ke? Hairan apa? Tak ada apalah. Sebenarnya aku ada benda nak bagi tahu kau. Bagi tahu apa? Kau ingat tak masa first day kita daftar? Masa tu kan 2 warden yang lama semacam time kita daftar tu, lama semacam dia orang bincang. Pasal dia cakap mana aku faham. Sebenarnya aku terdengar perbualan dia orang. Mungkin dia orang tak expect lah antara kita dua ni tak faham bahasa Melanau. Dia cakap apa? Masa daftar tu dia orang check kunci bilik. Masa tu kan bilik 2 untuk 2 orang, dia agak terhad.
dah tak banyak ataupun dah tak ada. So warden yang satu tu dia cakap, bilik ni buka ke? Warden kedua tu jawab, macam buka je lah tu. Bincang-bincang, and then dia orang bagi kunci, dapatlah seorang satu. Lepas tu, itulah Ena beritahu lah, patutlah aku tengok muka kau berkerut macam. Syah jawab, itulah pasal macam aku ingat bilik ni, aku rasa bilik ni macam lama tak buka. Tengoklah kita dua kemas macam apa tah. Macam tengok bilik orang lain okey je. Sebab cleaner dia akan bersih, memang ada bersihkan each bilik waktu student cuti. Tapi time tu Ena pesan lah dengan Syah, just buat dono je lah, solat jangan lupa. Lagipun kita satu sem je kat sini, nanti dah sem 2 kita pindah bilik lain. Lagipun kita okey je sofa kat sini. Mungkin kita lepas cakap dekat situ, sampailah satu masa ni dah dalam sebulan kita orang jadi student kat situ. Sofa alhamdulillah dalam masa sebulan tu okey. Sampai satu masa ni kita orang ada carnival perdagangan. Dia macam pertandingan lah, jual gerai-gerai, jual lawan dengan kos lain. Oh by the way, Syah ni dia ambil kos lain, Ena ambil kos lain. So kita orang punya masa tak sama. Okay, Ena masih ingat lagi masa tu hari Jumaat dia beritahu dia nak pay out, dia nak bermalam kat luar sebab dengan geng-geng dia orang lah nak prepare business dia orang untuk makanan kelas dia orang. So dekat kos kediaman kan tak dapat nak ready semua tu. Nak dijadikan cerita, Ena tidur seorang lah malam tu. First time tu tidur seorang. Ena kan ada inform kan yang Ena ni jenis tidur lewat. Tapi malam tu Ena tiba-tiba macam nak tidur awal. Mungkin sebab takut tapi ego, tak nak mengaku. Ataupun Ena masa tu tengah-tengah, tak nak berani sangat, tak nak takut sangat. Dan Ena jenis tidur yang gelap. Tapi malam tu Ena buka lampu siling, lampu study meja Ena buka, lampu study meja Syah Ena buka. So memang terang benderang bilik tu. Ena kunci pintu, paksa tidur, and Ena terlelap. Lepas tu Ena terbangun pukul 3 pagi. Tak tahu kenapa boleh terbangun. Selalunya macam nak pergi tandas kan, tapi ni tak. Memang tiba-tiba bangun. Apa yang mengejutkan is bilik Ena masa tu gelap, sumpah gelap gelita. Langsir kita orang ni tebal, so lampu dekat luar tu pun macam tak dapat tembus. Masa tu masih positif lagi. Mungkin black out sebab kolej kediaman ni kadang dia black out kalau elektrik banyak sangat makan watt. Lepas tu Ena nampak lampu dari koridor kan tembus kan bawah pintu. Nampaklah macam putih. Lampu koridor on. Malaslah Ena fikir. And then Ena dengan confident buka balik switch lampu tu. Waktu Ena baring tu nak pejam mata, masa tu baru Ena terfikir, bilik kunci, tak ada orang kat bilik. Switch tu betul-betul tutup. Sampai lampu meja tu pun semua tutup. Malas lagi nak kisah masa tu. Okay, mungkin kawan Ena yang tutup ataupun mak gas. Tapi tak logik juga sebab kunci memang sekunci-kuncinya, bukan kunci yang tombol tu, yang main palang tu. Lepas tu waktu Ena nak tidur balik tu kan katil Ena ni dengan Fasha bersambung. Kalau katil sebelah Ena bergerak, masa tu Ena rasa macam ada something naik atas katil sebelah. Memang betul-betul rasa macam kita dapat rasa ada bergoyang. Ena masa tu duduk baring straight je, bergoyang. Memang rasa sebelah. Malas lagi nak fikir. Ena ni ada tabiat suka menyanyi, humming, memang jenis yang perform. Lepas tu Ena suka nyanyi dekat koridor sebab suara bergema kan. Ena dengar bunyi sayup je. Memang betul-betul sayup. Dia macam bunyi dia dekat. Orang cakap kalau bunyi dekat dia jauh kan, ke sebalik macam tu lah. Tapi memang betul-betul dengar. Dia macam ikut apa yang Ena nyanyi siang tadi tu. Bila ingat balik lagu, Ena tak nak dedahkan lagu apa. Lepas tu tak lama lepas tu Ena memang pejam je mata, memang betul-betul buat tidur. Lepas tu katil, kita orang simpan kasut dalam plastik sebab tak nak berhabuk. Bunyi kasut tu betul bunyi kena sepak. Macam bunyi plastik yang ada barang, memang betul-betul bunyi dia sepak. Ena atas katil masa tu. Memang terkejut lah. Mungkin setengah orang, bagi orang benda tu tak seram, tapi kalau di tempat tu
memang terkejut sebab dah lah dia dekat bawah. Mula-mula kasut Syah ni yang bunyi disepak sebelah katil Syah ni. Lepas tu katil yang sebelah Ina ni pula memang betul-betul bunyi disepak. Setelah Ina sambung tidur macam biasa, dalam hati je mampu, tak mampu nak kumat kami dekat bibir. Alhamdulillah tertidur lagi. Esok pagi tu saya informkan Ina kunci bilik. Ain, Ina punya kawan, dia morning buka bilik. Ina beritahu lah, kau ni kalau aku tidur bogel, kejut kau, buka pintu sebarang. Lepas tu dia beritahu lah, siapa suruh tak kunci pintu, kalau pencuri masuk. Dari situ lagi Ina terfikir, bila masa pula aku buka tu, kunci pintu dari dalam. Then jadi pertanyaan lah sampai sekarang. Lepas tu Ina decide nak bagi tahu penasihat akademik, macam guru kelas lah. Ina bagi tahu, Ina rasa macam feeling tak best kat situ, kat bilik tu. Lepas tu dia tanya bilik apa. Lepas tu dia cakap, oh no wonder, pensyarah tu lama juga dekat situ lah, dan dia ketua jabatan, memang senior. Lepas tu Ina dapat tahu bilik tu ada seorang student yang mati bersalin dalam bilik tu. Lepas tu dia beritahu, ada pernah dengar bunyi baby tak? Tak pernah. Alhamdulillah setakat ni tak pernah. Cuba ikut khabar angin, student letak shilling atas meja. So Ina try, walaupun macam tak percaya apa benda ni. Tapi malam tu Ina bincang dengan Syah, dah Ina bincang, tapi Ina tak cerita lagi apa yang berlaku waktu dia stay out tu. Tak cerita lagi dengan Syah. Simpan je atas meja. Kalau dia tersusun, benda tu suka. Kalau dia berterabur, dia tak suka. So malam tu Ina lepak bilik sebelah. Taklah sedap sangat, agak jauh jugalah. Syah ni pula lepak dengan dia punya geng dekat bilik kita orang. Lain-lain suka kan, dia orang tengah tengok movie semua atas katil. Duit yang dekat atas Ina tu berterabur terpelanting, memang bersepah sampai ke lantai. Diorang semua dekat, memang diorang dekat bilik tu memang terkejut, terus keluar pergi bilik yang Ina lepak tu, terus inform Ina pasal benda tu, and kita orang live tengok benda tu dekat bilik tu memang dah berterabur. Maksudnya benda tu mungkin tak suka. Apa yang Ina dapat tahu, pensyarah waktu hari pertama, pensyarah yang tadi tu, Miss Ina panggil dia Miss, dia ada tanya Ina, kamu ada adik-beradik tak kat sini? Awak ada cousin ke? Tak ada. Saya ahli keluarga yang first belajar kat situ. Lepas tu dia, waktu Ina inform yang pasal bilik tu tadi, yang mengejutkan is muka yang mati bersalin tu, muka dia hampir muka Ina, tapi dia pendek. Tapi Ina ni tinggi orangnya. Pensyarah tu bagi tahu muka dia sama dengan Ina. Sebab tu dia tanya, dia pernah ada adik-beradik ke tak ke sini. Ada satu malam ni lagi, masa tu Syah video call adik dia yang umur 5 tahun, masih kecil lagi. Dia video call menghadap ke tingkap, sebab Syah punya katil kan sudah tingkap. So belakang dia tingkap, dia dekat depan muka Ina. Masa tu adik dia, hai Kak Ina. Hai. Ina tentu confident dia jawab. Bukan dia nampak pun muka Ina, sebab boleh imagine kan kedudukan font tu macam mana. Belakang Syah tu tingkap. Dia tanya Syah, kawan kakak sakit ke? Kita orang macam tu memang dah bersignal. Dia tak nampak muka Ina, sebab Ina dekat depan phone. So teruslah Syah palingkan ke katil, jadi tak nampak dah. Malam yang sama lagi, dah malam, dah nak tidur, Ina nampak ada satu perempuan, tapi dia macam sama-sama, tak jelas. Dia berdiri di antara meja study dengan almari dekat bawah katil, hadapan katil. Dia berdiri dekat meja belajar Syah. Siapa je muat berdiri kat situ. Macam Ina terkejut lagi. Sekali lagi Ina buat tak tahu, just tidur, baca je apa yang patut. So cerita tu kita orang berakhir kat sini, sebab Alhamdulillah lepas tu tak ada jadi apa-apa. Ina just pesanlah dengan Syah, tak apalah, kita ikhtiar sendiri, solat, buka surah-surah selalu. Kalau kita orang tinggalkan bilik, memang kita buka surah. Alhamdulillah SEM 1 masa tu okey je, tu yang pertama. Tapi bila dah selesai SEM 1, waktu Ina SEM 5 dah nak habis, dah nak tinggalkan institusi,
Ina dah SIM 5 Ina blok F tapi dekat tetap blok F tapi dekat tingkat atas, dekat tingkat 4. Waktu Ina turun tu nak tinggalkan buat kali terakhir sebab masa tu COVID. So tak ada proper goodbye dengan classmate lain, kawan-kawan lain. Balik seorang-seorang masa tu. Masa tu dah sunyi sebab Ina selepas flight agak terhad masa tu sebab masing-masing berebut sebab COVID. Berebut balik. And then Ina waktu balik Ina terlintas dengan seorang perempuan berbaju kurung, tudung, tapi muka dia sebiji macam muka Ina. Tapi dia pendek kecil. Kita orang melintas dalam 1-2 saat. Ina pusing belakang, hilang. Kali terakhir tu Ina lintas bilik yang SIM 1 tu. So itulah ceritanya. Selesai. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan duit shilling tu. Kalau duit shilling tu berterabur, adakah duit shilling tu tak suka kawan Ina ataupun dia tak suka Ina? Yang tu Ina masih tak pasti sampai sekarang. Sebab lepas kejadian tu still okay. Yang tu Ina masih hairan. Dia tak suka kita orang tinggal kat situ ke, macam mana ke. Tapi after kita orang macam ikhtiar sendiri kan, alhamdulillah so far okay je. Lepas tu dan kawan Ana semasa jadi roommate, Ana tak pernah alami kata benda-benda yang pelik lah selain Ana alami? Tak pernah. Mungkin pernah. Kita orang masing-masing tak cerita. Cuma cerita macam cuma pasal duit shilling tu, yang tu kita orang sama-sama tahu. Yang Ina alami malam waktu dia stay out tu, Ina tak cerita dengan dia sampai sekarang. Ya, mungkin ada benda yang Ina sorok. Bukan sorok lah, sebenarnya dia malas nak cerita kan. Jadi dia biar je. Dan mungkin dia pun sebenarnya ada pengalaman yang mungkin lebih kurang sama. Jadi daripada besar-besarkan hal tu, rasa macam mungkin boleh handle sendiri. Jadi masing-masing mendam macam tu. Faham. Jadi yelah, tempat belajar ni, yelah mana-mana institusi kan. Aku dulu kat tempat belajar aku pun, yang aku boleh cakap tempat belajar aku ni cantik tapi yelah, kalau nak tahu tempat-tempat kawasan belajar kita ni adalah kawasan-kawasan yang dulunya hutan, tempat tebal kan. Jadi benda ni mungkinlah asalnya tempat tinggal dia. Jadi kita pun tak tahu. Bila kita berkongsi satu tempat ni, itulah yang jadi, ada orang kata itu adalah laluan. Mungkin itu juga adalah gangguan. Betul. Alright. So aku rasa menarik cerita pada Anne. Tapi aku rasa cerita ni dia macam mana dia ada lain sikit sebab dia berkenaan dengan duit shilling. Selalu dia tak tahu, aku tak pernah dengar lagi bila dia menggunakan duit shilling selain pada cerita pada spirit of the coin tu. Kan yang ni dia lain sikit. So pada aku tak ada masalah dengan cerita Anne. Kau ada nak tanya? Tak ada, itu je. Alright, baik. So terima kasih pada Anne kerana sudi berkongsi cerita dengan Santai Chill. Mungkin ada pesanan yang nak sampaikan, nak kongsikan dengan pendengar Santai Chill? Okay. First kali, terima kasih Santai Chill sebab sudi dengar cerita Ina. And minta maaf kalau cara penyampaian tak okay. Minta maaf and terima kasih juga dengan penonton yang dengar. Kalau kita masuk tempat orang tu, jaga adab, jaga mulut, jaga adab, jaga kelakuan. Sebab kita berkongsi orang lain dengan makhluk Allah. And kalau macam yang untuk cerita second tu, sebaiknya kita mintalah perlindungan daripada Allah, bukan daripada benda-benda yang mengarut, untuk jaga kita. Solat jangan lupa. Itu je lah. Kita jangan riak. Betul. Bagus yang akhir, jangan riak. Okay, baik. Jadi akhir tu kan, yang kata jangan riak tu, kadang-kadang kita tak perasan tau. Jadi sebenarnya ini bagi aku adalah satu teguran yang sangat baik. Sebab dia ada beberapa pada aku kan, dia ada riak, ada takbur kan, ada dengki. Jadi benda-benda ni dia lebih kurang. Jadi kadang bila rasa ada benda tu, kita tercakap macam terlebih tau, macam melebihi sampai orang rasa tak selesa. Jadilah orang kata yang bersederhana je. Mungkin kalau kita rasa kita ni nak menunjukkan kita punya, yalah pencapaian, kadang-kadang kita nak tunjuk kan apa yang kita dah buat. Yalah macam contoh keputusan SPM 9A. Kalau aku sendiri pun mesti aku nak tunjuk kan. Jadi kalau orang sakit hati tu bukan masalah aku. Tapi kalau kau dah tunjuk 9A, lepas tu kau bandingkan dengan orang-orang, itu dia jadi riak sikit lah. Betul. Kan. Baik.
Aku rasa sampai situ saja. Okay, kalau korang berminat nak dengar cerita N lagi, boleh request dengan kami. Okay, jadi apa pendapat anda, jadikan ruang komen di bawah ni tempat perkongsian. Okay, jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.